Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Zakiuddin bin Hasan Basri. Nombor kad matrik saya adalah G191111600. Pada hari ini saya akan memulakan bicara saya tentang mukadimah pada video mengenai ayat Al-Fatihah yang keempat. Bagi mukadimah video ini yang telah diterangkan oleh Ustaz tu, jadi yang pertama yang beliau katakan adalah Al-Fatihah membuka sesuatu yang baik seperti membuka kebaikan yang ada dalam diri kita ini. Seperti mana yang kita tahu dalam Al-Quran pun, surah yang pertama itu adalah surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah amatlah baik untuk diri kita. Yang kedua pula adalah surah yang membuka tuntutan masyhaf serta membuka harapan serta pengajaran yang baik di dunia maupun di akhirat. Seperti mana yang kita tahu, kalau dalam surah Al-Fatihah ini, kenapa dia diletakkan sebagai surah yang pertama? Bermaksud surah ini mempunyai khasiat serta zat-zat yang tertentu, dan semestinya surah Al-Fatihah ini adalah surah yang amalan istimewa. Kalau tak, dia akan duduk di surah yang pertama. Yang ketiga tentang mukadimah video yang dapat saya uraikan adalah dengan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, seperti ketenangan yang tidak diminta tetapi selalu diberikan oleh Allah SWT. Dalam hal ini pula kita sebagai orang Islam, sebagai umat Islam, kita perlu mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan semestinya seperti mana yang dapat saya uraikan, yakni nikmat ketenangan. Kadang-kadang kita tak minta pun ketenangan dalam diri kita, tetapi Allah menggunakan ketenangan bagi kita. Seperti mana kita tak pernah minta kepada Allah untuk oksigen, tapi Allah berikan kita oksigen untuk kita bernafas, yang ini dapat hidup lagi pada hari ini. Yang keempat adalah dengan syukur, bukan dengan hanya mengucapkan Alhamdulillah pada mulut sahaja, tetapi menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT sesuai dengan ketetapannya. Seperti mana yang telah diceritakan oleh Ustaz tu, maka saya akan huraikan sedikit, yakni dengan bersyukur. Kadang-kadang kita mestilah kena dengan mengucapkan Alhamdulillah, tetapi tidak hanya mengucapkan Alhamdulillah, tapi kita menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan sebaiknya, dan gunakanlah nikmat itu dengan manfaat yang baik, dan bukannya untuk menggunakan dengan perkara yang sebaliknya. Berkata baik, maka Allah SWT akan menjaga setiap perkataan yang keluar dengan baik dan mendapat pahala. Yakni seperti mana dalam mukadimah video itu yang Ustaz telah menceritakan bahawa yang mana bila kita berkata baik, maka Allah akan jaga lisan orang lain, akan menjaga perkataan orang lain untuk bercakap dengan kita dengan perkataan yang baik-baik sahaja. Seterusnya saya akan pergi kepada makna setiap pada perkataan itu, yakni bagi ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ayat keempat yakni Maliki yaumiddin. Yang bermaksud adalah penguasa hari akhirat. Kenapa dia start dengan Maliki? Yang ini dia berkait dengan kalimah yang lain, kerana terdapat di situ adalah na'an al-man'ud, kerana ayat sebelum itu juga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir itu berkait dengan ayat yang sebelumnya, dan juga sebelum itu sampailah ayat kedua, yakni milik Allah. Apa yang kita ada dalam kehidupan kita ataupun di dunia ini, semuanya milik Allah SWT dan bukannya milik kita. Kerana dalam video yang telah ditonton, yakni Ustaz itu telah pun mengatakan bahawa setiap yang ada pada kita adalah titipan-titipan hanya dari Allah. Kerana apa yang kita ada bukan milik kita, dan pastinya pada satu hari nanti apa yang kita ada ini mempunyai pemiliknya, dan satu hari nanti pastinya pemiliknya akan meminta semula dan akan mendapatkan kembali apa yang pada asalnya adalah hak dia punya. Maka melalui huraikan mana setiap perkataan ini seperti penguasaan hari akhirat, yakni bermakna setiap apa yang ada dalam hidup kita, tak kira apa pun yang kita ada, semuanya akan kembali kepada Allah satu hari nanti. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan meneruskan pembentangan berkenaan dengan tafsir surah Al-Fatihah ayat yang keempat. Nama saya Abdullah Arif bin Budi Marazi di 1911509
untuk kisah-kisah yang diceritakan oleh penceramah tersebut berkenaan dengan ayat yang keempat dalam surah Al-Fatihah ini, terdapat dua kisah yang mana kisah-kisah ini cukup makruf, cukup diketahui oleh ramai orang sebab berlaku di zaman apa di zaman kegemilangan tamadun Mesir purba pada zaman Nabi Musa AS lah khususnya. Baik, kisah yang pertama diceritakan dalam video tersebut. Penceramah mengambil ayat dalam surah Al-Qasas ayat 76 hingga 77 berkenaan dengan kisah Qarun, yang mana Qarun ini adalah antara kaum Nabi Musa AS, dan beliau mempunyai harta yang banyak, yang cukup banyaklah, melampau banyaknya, sehingga kunci peti yang menyimpan harta-harta beliau diangkat oleh beberapa orang, dan diceritakan hampir 10 orang untuk mengangkat kuncinya sahaja, kunci peti tersebut sahaja. Dan sikap ini kalau kita tengok memang sombong lah. Kita kalau ada peti, kunci mesti kita sorok kan. Ini kunci dia tayang dekat semua orang. Dia tunjuk yang dia kaya, dia ada harta banyak dan sebagainya lah. Seterusnya ayat yang ke-77, mafhumnya Allah memberi peringatan kepada kita untuk mencari pahala melalui apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, yakni nikmat, tetapi jangan dilupakan tanggungjawab di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, dan janganlah melakukan kerosakan di dunia, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. Baik, penceramah menceritakan bahawa sebelum kematian Qarun, Allah memberi peringatan tersebut melalui orang-orang di sekelilingnya bahawa kenikmatan yang beliau peroleh itu perlu diseimbangkan dengan tanggungjawab yang perlu dia lunaskan, seperti berbuat baik kepada orang lain dan tidak melakukan kerosakan di dunia dan sebagainya lah. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. Itu saja untuk kisah yang pertama. Seterusnya saya akan ceritakan berkenaan dengan kisah yang kedua. Kisah yang kedua diceritakan dalam video tersebut. Penceramah meletakkan surah Toha ayat 43 hingga 44. Ceramah kaitkan surah ini dengan tafsir ayat yang keempat surah Al-Fatihah ini. Kisahnya menceritakan berkenaan dengan seorang lagi makhluk Allah yang mana hidup di zaman Nabi Musa AS juga. Dan kisahnya memang cukup terkenal lah. Dan seperti mana kita tahu, di Mesir adanya Fir'aun. Dan kisah ini berkenaan dengan Fir'aun lah kan. Penceramah menceritakan bahawa Fir'aun ni dia punya nak kata dahsyatnya sampai Allah mengutuskan 2 orang Nabi semata-mata untuk berdakwah kepadanya. Maksudnya di situ kita lihat bahawa masih ada kasihnya Allah. Kita lihatlah Allah Maha Pengasih, yang mana Allah mengutuskan 2 orang Nabi semata-mata untuk berdakwah kepada masyarakat Mesir ketika itu, dan khususnya untuk Fir'aun itu sendiri. Dan diceritakan bahawa ketika Fir'aun semakin diangkat kedudukannya, dia semakin tinggi jawatannya dan semakin banyak pengaruh dia dan sebagainya, tekanan dalam jiwanya, maksudnya depression ataupun kemurungan dia tu semakin meningkat sehingga dia membuat keputusan yang tidak rasional dan kejam.
Antaranya dia membunuh orang dan sebagainya lah. Setelah itu Allah utuskan, seperti yang saya cakap tadi, Allah mengutuskan Nabi Musa dan Nabi Daud alaihissalam, maaf, Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Firaun dengan cara lemah lembut. Dan pengajaran yang kita dapat dengan metod dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam adalah apabila kita berhadapan dengan orang yang jahil, dan orang yang jahil tersebut kita makruf dia memang seorang yang kasar, seorang yang kejam, seorang yang zalim dan sebagainya, kita perlu berhadapan dan berbicara dengannya dengan cara yang lemah lembut. Seperti analogi api dan air lah. Kalau kita masukkan api lagi dalam api, maka api akan terus marak lah kan. Tetapi kalau kita letak air, maka api itu akan padam, insyaAllah. Dan pengajaran lah untuk kita sebagai sebagai seorang pendakwah kan. Baik, itu sahaja untuk kisah yang kedua. Dan itu sajalah untuk bahagian saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hanan bin Abdul Halim, nombor metrik D191111544. Okey. Saya akan menerangkan berkaitan amalan harian dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat, iaitu Maliki Yaumiddin, iaitu bermaksud pemilik hari pembalasan. Okey. Kaitan amalan harian adalah anggota badan kita ini adalah milik Allah SWT. Di akhirat nanti anggota badan kita ini akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Okey, anggota badan kita yang anggota badan kita yang saya dapat daripada dalam video itu adalah, yang pertama, mata. Mata ni kita hendaklah jagalah elok-elok. Bila kita boleh memandang Al-Quran, bukalah Al-Quran. Lepas tu janganlah kita melihat perkara-perkara yang maksiat. Okey, yang kedua, telinga. Apabila kita telinga, seperti kita telinga ni kegunaannya, dengarlah benda yang elok-elok. Janganlah bila orang mengutuk, kita sekali ikut bercampur bila orang ada kutuk orang lain. Lepas tu bila kita dengar azan, pergilah ke surau. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tangan. Tangan ni kita gunalah seelok-eloknya. Janganlah kita mencuri. Okey, yang ketiga tu. Okey, yang keempat adalah hati. Apabila kita mendengar azan tetapi hati ni hati ni berbisik, janganlah pergi ke surau. Macam tu. Hendaklah kita pergi hati ni, bila hati ni rasa benda yang elok, rasa yang perkara yang baik, kita kena daripada hati inilah anggota kita akan bergerak kan. Okey. Yang terakhir adalah kaki. Kaki ni janganlah kita berjalan ke tempat maksiat, tempat bermaksiat. Lepas tu kita bila dengar azan kan, lepas tu hati cakap pergilah ke surau. Kita kaki kita dapat pahala bila kita pergi ke surau, berjalan pergi ke surau, kita dapat pahala. Orang katakan, tak tahu betul ke hadis kan, kata bila kita pergi ke surau, gugurlah dosa-dosa kita. Okey. Kesimpulannya, anggota badan kita daripada atas sampai ke bawah adalah milik Allah SWT. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Salman, nombor metrik D191111550. Saya akan menceritakan tentang pengajaran daripada surah Al-Fatihah ayat keempat. Okey, yang pertama adalah apa yang kita ada kat dunia ni, apa yang kita ada dekat dunia ni, semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contoh kereta, buku, laptop, rumah, semua tu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah
apa yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini, kita janganlah berbuat sombong. Seperti contoh, kita dah dapat kereta, kita dah dapat laptop, tapi kita sombong. Kita tak boleh buat macam tu, sebab sombong itu hanya layak pada Allah. Allah saja yang boleh memiliki sifat sombong itu. Kita tidak layak. Jadinya apabila kita memiliki apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti kereta, kita gunakan dengan baik. Janganlah kita berlaku sombong terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah Allah memberi kita sesuatu untuk kita supaya kita memanfaatkan benda tu untuk kebaikan. Maksudnya Allah contohnya tadi saya bagi, Allah berikan kita kereta. Kita manfaatkan kereta tu untuk pergi ke pengajian, untuk pergi ke menuntut ilmu. Kita manfaatkan benda yang Allah bagi kat kita tu untuk jalan kebaikan, untuk menuju kebaikan. Okey, yang keempat adalah semakin Allah sayang kita sepanjang kita hidup, itu bermakna Allah mahu kita berubah, iaitu bertaubat. Maksudnya sepanjang mana Allah biarkan kita hidup daripada kita lahir sampai kita meninggal, maksudnya Allah sayang kita. Allah nak kita berubah, Allah nak kita bertaubat dan menuju jalan kebaikan lah. Okey, yang kelima, apa yang kita miliki kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Maksudnya apa yang kita milik, macam tadi, kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada laptop, semua yang kita ada tu kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Maksudnya apa yang kita ada lah, apa yang kita ada kereta, kita pakai kereta tu untuk buat apa? Kita ada rumah, kita buat apa dengan rumah kita? Semua benda tu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Yang keenam adalah tidak ada manusia di dunia ini yang kurang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya manusia itu sendiri yang tidak pernah rasa cukup. Okay, di sini Allah tidak pernah kurang dalam memberi rezeki kepada hamba-hambanya di dunia ini. Allah bagi kita kereta, Allah bagi kita sekarang ni, Allah bagi kita hidup, Allah bagi kita bernafas, Allah bagi kita makan. Allah tak pernah kurangkan rezeki hambanya. Cumanya hamba itu sendiri yang tidak pernah rasa cukup dengan apa yang dia dapat. Mungkin hari tu dia ada problem, mungkin, dan dia pun mengatakan bahawa tidak ada rezeki pada hari itu. Sedangkan Allah dah bagi dia rezeki banyak. Allah bagi dia rezeki bernafas, Allah bagi dia rezeki ada kedua mak ayah, Allah bagi dia rezeki mampu berjalan, mampu melihat. Tapi manusia hanya memandang satu aspek tu je. Sedangkan mungkin apa yang Allah bagi itu ada hikmah di sebalik apa yang Allah bagi itu. Dan yang ketujuh, jangan banyak mengeluh dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa yang Allah bagi kat kita, janganlah kita mengeluh. Seperti yang saya cakap tadi, apa yang Allah bagi kat kita tu mungkin ada hikmah. Mungkin kita tak nampak sekarang, tapi kita akan nampak pada penghujungnya nanti. Maksudnya Allah tu maha baik. Allah tu tidak akan membebankan hamba dia mengikut apa yang hamba dia mampu. Jadinya setakat itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Ismail. Okey, saya akan teruskan pembentangan berkenaan dengan surah Al-Fatihah ayat keempat ini. Bahagian saya adalah yang pertama, huraian ayat daripada surah lain dan kaitannya. Jadi dalam surah Al-Fatihah ini Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa segala yang ada dekat muka bumi ini adalah milik Allah. Milik Allah, dan Allah berhak untuk ambil semuanya itu pada bila-bila masa je. Allah mampu ambil apa yang kita ada ni pada bila masa ni. Jadi janganlah kita berlaku sombong ya. Kita kena rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Okey, saya nak cerita apa kaitan dia dengan surah-surah, apa kaitan surah-surah lain dengan Fatihah ini.
Jadi saya akan ambil kisah tentang kesombongan Qarun dengan hartanya. Jadi kawan-kawan semua dah tahu kan kisah Qarun ni kan, macam mana harta dia macam banyak mana, sombong dia macam mana kan. Jadi kawan-kawan bolehlah baca dalam surah Al-Qasas ayat 76-80. Saya nak baca panjang juga kan. Jadi kalau kawan-kawan baca dalam ni cerita dia detail lah juga kan. Korang boleh baca lah. Jadi saya akan cerita ringkas je pasal Qarun ni. Yang pertamanya adalah Allah bagi harta kepada Qarun yang sangat banyak ini supaya Qarun guna pada jalan Allah, pada jalan yang baik lah kan. Allah bagi harta kepada Qarun ni supaya Qarun guna pada jalan Allah. Tapi Qarun sombong dengan harta kekayaan dia. Malah Qarun juga mempamerkan ataupun menunjuk-nunjuk kekayaan dia itu kepada orang ramai, supaya orang ramai tahu betapa kayanya dirinya berbanding orang lain. Jadi Allah memberikan harta ini, Allah bagi harta kat Qarun ini sementara je, tapi Qarun tetap berlaku sombong. Allah juga bagi peringatan supaya Qarun ini kembali ke pangkal jalan, tapi Qarun ini yang kata dengan sombong dia tolak kan, dia tolak orang kata peringatan Allah itu, dia tetap berlaku sombong. Maka Allah menenggelamkan Qarun ini dengan hartanya sekali ke dalam muka bumi. Insya-Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Ismail. Okey, saya akan teruskan pembentangan berkenaan dengan surah Al-Fatihah ayat keempat ini. Bahagian saya adalah yang pertama, huraian ayat daripada surah lain dan kaitannya. Jadi dalam surah Al-Fatihah ini Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa segala yang ada dekat muka bumi ini adalah milik Allah. Milik Allah, dan Allah berhak untuk ambil semuanya itu pada bila-bila masa je. Allah mampu ambil apa yang kita ada ni pada bila masa ni. Jadi janganlah kita berlaku sombong ya. Ni kita kena rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Okey, saya nak cerita apa kaitan dia dengan surah-surah, apa kaitan surah-surah lain dengan Fatihah ini. Jadi saya akan ambil kisah tentang kesombongan Qarun dengan hartanya. Jadi kawan-kawan semua dah tahu kan kisah Qarun ni kan, macam mana harta dia macam banyak mana, sombong dia macam mana kan. Jadi kawan-kawan bolehlah baca dalam surah Al-Qasas ayat 76-80. Saya nak baca panjang juga kan. Jadi kalau kawan-kawan baca dalam ni cerita dia detail lah juga kan. Korang boleh baca lah. Jadi saya akan cerita ringkas je pasal Qarun ni. Yang pertamanya adalah Allah bagi harta kepada Qarun yang sangat banyak ini supaya Qarun guna pada jalan Allah, pada jalan yang baik lah kan. Allah bagi harta kepada Qarun ni supaya Qarun guna pada jalan Allah. Tapi Qarun sombong dengan harta kekayaan dia. Malah Qarun juga mempamerkan ataupun menunjuk-nunjuk kekayaan dia itu kepada orang ramai, supaya orang ramai tahu betapa kayanya dirinya berbanding orang lain. Jadi Allah memberikan harta ini, Allah bagi harta kat Qarun ini sementara je, tapi Qarun tetap berlaku sombong. Allah juga bagi peringatan supaya Qarun ini kembali ke pangkal jalan, tapi Qarun ini yang kata dengan sombong dia tolak kan, dia tolak orang kata peringatan Allah itu, dia tetap berlaku sombong. Maka Allah menenggelamkan Qarun ini dengan hartanya sekali ke dalam muka bumi. Insya-Allah. Jadi contoh yang kedua iaitu Allah berfirman dalam Quran berkaitan dengan Firaun dengan kedudukannya. Tadi pasal harta, Qarun dengan hartanya, ini pasal Firaun dengan kedudukannya, dengan pangkat dia. Jadi dalam surah At-Taha ayat 43 dan 44 ni ada cerita tentang Firaun. Ni kawan-kawan boleh baca ya. Saya akan cerita ringkas je. Terima kasih ya. Allah mengutuskan dua orang Nabi kepada Firaun supaya memberi peringatan kepada Firaun atas kezaliman yang dilakukan. Nampak betapa kasihnya Allah kepada hamba dia. Allah utuskan dua orang Nabi iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Firaun supaya beri peringatan kepada Firaun yang melakukan kezaliman di atas rakyatnya. Bukan sekadar Allah mengutuskan dua orang Nabi, malah Allah berpesan kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun supaya berpesan dekat Firaun itu lemah lembut, jangan kasar-kasar, tegur dengan lemah lembut. Betapa kasihnya Allah kepada hamba dia. Allah bagi kedudukan kepada Firaun ni supaya Firaun dapat gunakan kedudukan dia itu ke arah kebaikan, tapi Firaun gunakan kedudukan itu ke arah kezaliman. Maka Allah menenggelam. Maka apabila Firaun menolak teguran daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, maka Allah menenggelamkan Firaun bersama-sama pengikutnya ke dalam Laut Merah dengan keadaan yang sangat indah. Sebab Firaun ni sombong, tetap berlaku sombong walaupun Allah mengutuskan dua orang Nabi.
Maka nak kata dekat sini kedua-dua surah ini berkaitan dengan surah Fatihah. Iaitu apa kaitan dia? Dua surah ini nak cerita bahawa segala yang ada dekat muka bumi ini, bahawa semuanya adalah milik Allah. Dalam surah Fatihah juga ada cakap macam tu, macam saya cakap pada mula-mula tadi lah kan. Surah Fatihah ini juga nak menceritakan bahawa segala yang ada dekat muka bumi ini adalah milik Allah. Jadi itulah kaitan daripada surah lain dan surah Fatihah. Jadi saya akan teruskan yang kedua, iaitu maklumat tambahan lain yang disebut dalam video. Yang pertamanya, Allah memberi kenikmatan kepada semua hamba-hambanya, maka kita sebagai hamba-hambanya harus sentiasa bersyukur di atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi macam mana kita nak bersyukur? Atas nikmat yang Allah bagi ni, maka kita buat benda yang Allah suruh, tinggal benda yang Allah larang. Dalam Quran pun ada sebut dalam surah Ibrahim ayat 7, kamu-kamu boleh buka ya. Allah memberi kenikmatan lisan dan digunakan dengan baik, maka Allah akan menjaga percakapan kita daripada bercakap perkara yang buruk. Jadi kalau kita guna percakapan kita itu dengan baik, maka Allah akan jaga kita daripada bercakap perkara yang buruk. Maka jika kita bersyukur dengan kenikmatan Allah yang Allah bagi, maka Allah akan menambahkan lagi kenikmatan itu. Allah bagi nikmat bercakap, nikmat mendengar, nikmat melihat dan sebagainya supaya kita berasa bersyukur atas nikmat kurniaan Allah dan menggunakannya ke arah jalan yang baik. Contohnya lah, Allah bagi harta kepada si A ni supaya melakukan kebaikan dengan membantu si B, maka Allah akan menambahkan rezeki dalam hidup si A ni. Namun jika Allah memberi harta kepada si A tapi si A ni dia tetap berlaku sombong kepada si B, maka Allah mampu untuk tarik balik nikmat ataupun kekayaan yang ada pada si A ni. Jika Allah nak tu Allah akan tarik. Jadi kita kena bersyukur apa yang kita ada. Hal ini kerana segala yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah dan ianya adalah sementara sahaja. Jadi semua yang ada dekat muka bumi ini adalah milik Allah dan semuanya bersifat sementara. Jadi apa yang kita ada sekarang ni kita kena bersyukur. Janganlah kita berlaku sombong. Okey, itu je daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.